فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله على آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Saya lagi saya kasihi Fadil Syekh Ahmad Salim bin Salim hafizahullah taala wa ra'ah. Fadil Syekh Zainuddin hafizahullah taala wa ra'ah. Seluruh tuan-tuan perempuan yang sedang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk sama-sama kita menghayati tentang cerita-cerita manaqib biografi penghulu wanita terbaik syurga seluruh alam, iaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala redha dengan apa yang kita buat, dan moga-moga apa yang kita dengar, dan moga-moga apa yang kita bicarakan tentang anak baginda Nabi SAW yang begitu Nabi SAW sangat kasih, moga-moga ini termasuk juga perkara yang dapat membanggakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin mukminin yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, sekadar perkongsian sikit sahaja. Yang lain akan disambung oleh Fadil Syekh Ahmad dan juga Ustaz Khair insya-Allah. Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha merupakan anak bangsu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di kalangan perempuan. Yang mana Sayyidah Fatimah Zahra ini kenapa dinamakan sebagai Fatimah? Jadi setelah mana baginda Nabi SAW berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha, dapat 6 orang anak. Hasil berkahwinan dengan Sayyidatina Khadijah dapat 6 orang anak. 3 lelaki, 3 perempuan. Anak Nabi semua ada 7 kan? Seorang lagi daripada Ibrahim, itu daripada Maryah Al-Qibtiyah. Hasil berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah, Rasulullah dapat 6 orang anak. 3 lelaki, 3 perempuan. Jadi ketika mana lahirnya Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha pada hari Jumaat, bertepatan dengan 20 Jumadil Akhir. Kita malam ni 19. Jadi malam sambutanlah, sambutan kelahiran Sayyidah Fatimah, bukan? Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Jadi bertepatan pada malam ini dipanggil muwafaq. Allah Taala berikan taufik untuk sama-sama kita memperingati tentang kemuliaan Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Sayyidah Fatimah bila Rasulullah lahir, Rasulullah menamakan sebagai Fatimah. Fatimah ni apa maksudnya? Disebutkan di sebahagian daripada kitab-kitab, Fatimah ini maksudnya Fatamaha wajhaha 'anil nar. Itu Allah Subhanahu wa taala memalingkan ataupun menepiskan wajah Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha daripada api neraka Allah taala. Itu maksudnya Fatimah. Kemudian Sayyidah Fatimah ini ada beberapa gelaran dan juga kunyahnya. Seperti mana kita sedia maklum, gelaran bagi Sayyidah Fatimah ialah Az-Zahra. Zahra ni sama ada ulama sebut dia bermaksud perhiasan ataupun bunga-bunga. Sangat indah pada akhlaknya, sangat indah pada rupanya. Kalau cucunda Nabi, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin. Sayyidina Hasan lebih menyerupai Nabi SAW daripada dada ke atas. Sayyidina Husin menyerupai Nabi SAW daripada dada ke bawah. Adapun Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha menyerupai Nabi SAW pada sudut wajahnya, pada sudut akhlaknya, pada sudut ilmunya, pada sudut didikannya, pada sudut tarbiyahnya. Jadi banyak kelebihan-kelebihan yang ada pada Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Maka sebab itu dinamakan sebagai Zahra. Sebahagian lagi mengatakan Zahra itu kenapa? Ialah wanita yang tidak pernah datang haid sepanjang umur beliau. Itu namanya Fatimah Az-Zahra. Kemudian gelarannya lagi selain pada Fatimah Az-Zahra, kalau wanita-wanita sebelum-sebelum ini ada gelaran Al-Mardiyah, ya Allah redha, Al-Mubarakah, yang diberkati. Kan? Tapi datangnya Sayyidah Fatimah diberi gelaran Az-Zahra. Ini menunjukkan kemuliaan yang ada pada Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Zahra tadi kita sebut 2 maksud. Satu maksud dia cantik, indah pada semua sudut, zahir dan juga batin. Satu lagi dipanggil Zahra juga maksud tidak pernah datang haid sepanjang umur hidup Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha, dan ini menunjukkan kesucian Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Sayyidah Fatimah
juga digelar sebagai Al-Batul. Al-Batul ni apa dia? Iaitu yang menjauhkan diri dari menyibukkan diri daripada dunia. Hanya tertumpu kepada Allah Subhanahu wa taala, tumpu kepada akhirat. Ini kehidupan Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Untuk kunyahnya pula digelar sebagai Ummu Abiha, bonda kepada ayahnya. Kerana mewarisi sifat lemah lembutnya daripada Sayyidah Khadijah, sifat dermawannya, sifat rajinnya. Dan gabung pula dengan akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka Fatimah kita tahu maksud dia apa dia. Az-Zahra tahu maksudnya apa dia. Al-Batul tahu maksudnya apa dia. Ummu Abiha tahu maksudnya apa dia. Jadi Fatimah lahir ketika mana umur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam umur Nabi 35 tahun. Maka dapatlah Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Ketika itu tuan-tuan, 35 umur Nabi 35 tahun ialah proses pembinaan Kaabah. Dan ketika itu tersebut. Maksudnya Sayyidah Fatimah lahir sebelum baginda Nabi SAW diangkat menjadi Rasul lagi. Jadi ketika mana Rasulullah diangkat menjadi Rasul pada umur 40-an. Umur Sayyidah Fatimah berapa? 5 tahun. Ketika mana diangkat menjadi Rasul, bayangkan apa yang berlaku. Dalam tempoh dakwah secara sirriyah, umur Nabi 41, 42, 43. 3 tahun dakwah secara diam-diam, yang mana ketika itu umat Islam banyak ditentang oleh orang kafir Quraisy. Sayyidah Fatimah waktu itu umur berapa? 5 tahun, dah tengok dah bagaimana susah payahnya ayahanda tercinta untuk membawa risalah supaya manusia ini selamat daripada api neraka Allah Ta'ala. Sayyidah Fatimah tengok ketika umurnya masih lagi kecil, betapa susah payahnya baginda Nabi SAW untuk menerangkan tentang Islam. Sayyidah Fatimah tengok sendiri bagaimana ayahnya dimaki, bagaimana ayahnya tercinta dihina di hadapan orang kafir Quraisy, bagaimana ayahnya tercinta dibalingkan najis, diletakkan najis di hadapan rumahnya. Sehingga kan Sayyidah Fatimah tak tahan. Dia sendiri yang tolong ambil duri-duri, yang tolong ambil najis-najis yang telah dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, dia sendiri yang buat. Kerana tak sanggup tengok apa yang berlaku terhadap Nabi SAW. Dia bayangkan umur 5 tahun. Begitu kasihnya kepada Nabi SAW. Sehingga demikian, Nabi SAW pun sangat kasih kepadanya. Beliaulah di antara anak perempuan yang banyak tolong Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Sayyidah Fatimah ini sebab tu Nabi sebut kalau sesiapa yang menyakiti hatinya, maka seakan-akan dia juga telah menyakiti hatiku. Sebab tu ketika mana Sayyidina Ali bila berkahwin dengan Sayyidina Ali, kahwin dengan Sayyidina Ali umur Sayyidah Fatimah 15 tahun. Umur Sayyidina Ali 21 tahun 8 bulan. Jadi setelah mana berkahwin, Sayyidina Ali ini minta kepada Rasulullah untuk nak kahwin seorang lagi tambah. Maka Rasulullah kata apa? Jangan sakiti hati Sayyidah Fatimah. Lepas mana meninggal, barulah Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu kahwin seorang lagi dengan wasiat daripada Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Fatimah ayah yang terbaik. Dan juga memiliki ibu yang terbaik, iaitu Sayyidah Khadijah. Juga memiliki suami yang terbaik, iaitu Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Juga memiliki anak-anak yang terbaik, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, yang mana mereka berdua ini merupakan Sayyidat Syabab, penghulu bagi pemuda ahli syurga radhiyallahu taala anhum. Jadi sebab itu namakan ahli kisah, hidup dalam kelompok ahli keluarga Nabi SAW. Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali, Hasan, Husain, dan juga ahli keluarga Nabi ini. Tapi main yang utamanya 4 orang ni. Itu disebut sebagai ahli kisah. Yang lain tu termasuk juga. Maka ketika mana berkahwin dengan Sayyidina Ali ni tuan-tuan, dapat 5 orang anak. Tapi ramai yang maklum Sayyidina Ali dengan juga Sayyidina Fatimah 2 orang aja. Bila dapat anak yang sulung ni tuan-tuan, Sayyidina Ali ni di antara orang yang suka berperang. Kam daqiqah Syekh nak takalam. Ikut ilham insya-Allah. Bila kahwin dengan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, dapat 5 orang anak. Sayyidina Ali ni sifatnya suka berperang. Maka bila dapat anak yang pertama, Sayyidina Ali nak letakkan nama Harbun, perang. Maka Rasulullah tanya, letak nama apa wahai Ali? Harbun, perang. Rasulullah kata jangan. Letak namanya sebagai Hasan. Anak sulung Sayyidina Fatimah Hasan. Selang setahun,
Cukup-cukup setahun dapat anak kedua. Maka Sayyidina Ali pun letak nama Harbun. Perang lagi. Maka sampai ke Nabi, Nabi tanya nama apa? Harbun aku letak nama. Nabi kata jangan, letak namanya Husain. Dapat pula anak yang ketiga, lelaki. Letak lagi namanya Harbun. Nak perang lagi ni. Maka Rasulullah kata apa? Jangan letak Harbun, letak namanya Muhassin. Kemudian dapat anak yang keempat, namanya sebagian kata Ruqayyah, kemudian sebagian kata Zainab. Yang kelima Ummu Kulthum. Jadi anak Sayyidina Ali radhiyallahu taala anha, Sayyidina Fatimah ada 5 orang. Tetapi yang lain semua meninggal awal, dan yang membesar Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Dan ajaib yang Sayyidina Fatimah radhiyallahu taala anha ni, kalau nasab semua daripada lelaki. Tapi untuk Sayyidah Fatimah, nasab bersambung juga sampai Sayyidah Fatimah, khas untuk Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Jadi bila kahwin dengan Sayyidina Ali, maharnya sebelum kahwin tu dengan Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar masuk Minang. Rasulullah diam je. Bila masuk pula Sayyidina Umar nak minang Sayyidah Fatimah, Rasulullah diam pula. Tapi bila datangnya Sayyidina Ali, Rasulullah tersenyum. Ketika itu Nabi tanya, wahai Ali, kamu ada apa? Kata Sayyidina Ali, aku tidak ada apa-apa. Mana baju besi yang aku bagikan dulu? Kata Nabi SAW, ambil baju besi tersebut, gadaikan dan jadikan sebagai mahar. Maka gadaikan kepada siapa ni? Gadaikan kepada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anha. Sayyidina Uthman bin Affan beli baju besi tersebut dengan harga 480 dirham. Beli untuk buat mahar. Dan yang uruskan pakaian tu, yang uruskan ni ialah Sayyidina Bilal, tolong beli barang dan sebagainya. Masa nak kahwin dengan Sayyidina Ali ni, Rasulullah begitu sayang dengan Sayyidina Fatimah. Rasulullah juga berikan kepadanya selimut, berikan perkakas rumah. Kehidupan mereka ni Masya Allah biasa, luar biasa. Simple, tapi penuh terikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidaklah kaya. Sehingga diriwayatkan selimut yang ada tersebut, Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Fatimah guna, kalau mereka tutup kepala, nescaya akan nampak kaki. Kalau tutup kaki pula, akan nampak kepala. Kehidupannya simple, tapi sangat-sangat menyayangi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah ni tuan-tuan, kalau nak pergi mana pun, baginda akan pergi ke rumah anak-anak yang lain ataupun isteri-isteri yang lain. Tapi rumah yang terakhir sebelum Rasulullah musafir ialah rumah Sayyidah Fatimah. Dan apabila balik pada musafir pula, Rasulullah akan tinggal di mana? Akan singgah di masjid dahulu. Kemudian Rasulullah akan pergi ke rumah siapa? Rumah Sayyidah Fatimah dulu. Sehingga kan Rasulullah ni tak boleh duduk, kalau duduk berjauhan dengan anaknya yang tercinta, Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sendiri nak cari rumah supaya anaknya Fatimah duduk dekat dengan Nabi SAW. Ketika itu tuan-tuan, sahabat ni tengok, sahabat tak boleh tengok Nabi ni sedih. Dengar Rasulullah nak cari rumah supaya Sayyidah Fatimah duduk dekat dengan Nabi SAW. Maka dengar seorang sahabat namanya Haris bin Nu'man, ya Rasulullah, aku dengar bahawasanya engkau mencari rumah supaya Sayyidah Fatimah dapat duduk dengan engkau. Benarkah ya Rasulullah? Rasulullah kata, ya, sebab aku sangat sayang kepadanya. Ketika itu kata Sayyidina Haris bin Nu'man, wahai Rasulullah, ini rumahku. Dan segala apa perkakas rumah yang ada dalam rumah aku ini, aku jadikan, semuanya aku berikan kepada Sayyidah Fatimah, supaya engkau juga seronok dengan apa yang kau buat, dengan apa yang aku buat, dan apa yang Sayyidah Fatimah juga seronok dengan apa yang diterima ini. Ini sahabat tuan-tuan. Tak boleh tengok Rasulullah ni bersedih. Gadai semua apa yang ada, bagi semua. Semata-mata nak bagi, menggembirakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Sayyidah Fatimah ni pernah satu ketika baginda Nabi SAW menangis teresak-esak apabila turunnya satu ayat Quran, wa im minkum illa wariduha, dan tidak ada setiap seorang daripada kalian pasti akan melalui titian sirat ataupun laluan untuk dihisab. Bila lalui ayat tersebut, maka Nabi SAW teresak-esak, menangis teresak-esak. Datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, pujuk Rasulullah, tak berhenti-berhenti. Datang pula Sayyidina Umar, pujuk Rasulullah, tak berhenti. Datang pula Sayyidina Uthman, pujuk Rasulullah, tak berhenti-berhenti. Kerana dahsyatnya Rasulullah SAW memikirkan keadaan di akhirat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila tengok Rasulullah ni menangis teresak-esak, Sayyidina Abu Bakar kata apa? Tak boleh jadi macam ni.
Yang boleh pujuk ni seorang saja. Siapa dia tuan-tuan? Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Maka hantar Sayyidina Abu Bakar kata, wahai Abdurrahman bin Auf, pergi rumah Sayyidah Fatimah, panggil supaya pujuk Nabi kita SAW berhenti daripada menangis tersebut. Sayyidina Abdurrahman bin Auf pergi rumah Nabi, rumah Sayyidah Fatimah, ketuk pintu. Bila ketuk-ketuk, Sayyidah Fatimah tanya, wahai Ibnu Auf, apa tujuan kamu datang sini? Wahai Fatimah, Sayyidah Fatimah, kami sungguh-sungguh nak minta bantuan. Sayyidina Abu Bakar sendiri, ayah kamu Sayyidina Abu Bakar sendiri tak boleh pujuk Nabi. Omar pun tak boleh pujuk Nabi. Osman pun tak boleh pujuk Nabi. Apa yang berlaku ni? Tanya Sayyidah Fatimah. Nabi cerita ketika Nabi SAW terangkan kepada kami ayat Quran, wa in minkum illa wariduha. Ketika itu Nabi menangis teresak-esak. Maka tidak ada yang dapat pujuk Rasulullah melainkan engkau, wahai Sayyidah Fatimah. Maka tuan-tuan, bila Sayyidah Fatimah ni masuk dalam masjid, apa yang berlaku tuan-tuan? Sahabat satu masjid pakat menangis pula teresak-esak. Siapa sahabat menangis ni? Kan? Tengok Rasulullah menangis, mereka sedih dah. Tapi bila masuk Sayyidah Fatimah, sahabat semua pakat menangis habis. Ya Allah. Sebab apa? Dulu Rasulullah pernah buat teka-teki. Siapakah wanita yang terbaik? Maka seorang sahabat pun tidak dapat jawapan. Maka Sayyidina Ali ni balik tanya, wahai Fatimah, tadi dalam masjid Rasulullah bagi teka-teki dekat kami, siapakah wanita yang paling terbaik? Maka tidak ada seorang pun yang dapat jawab. Maka aku nak tanya kamu, kamu tahu tak siapakah wanita yang terbaik? Kata Sayyidah Fatimah, wanita yang terbaik ialah wanita yang tidak pernah melihat lelaki dan juga lelaki tidak pernah melihatnya. Sahabat semua maklum perkara ni. Sebab tu tuan-tuan, bila mana Sayyidah Fatimah masuk ke dalam masjid, sahabat semua bertambah teresak-esak menangisnya. Satu sebab apa? Sebab tak pernah tengok Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Yang mana Nabi kata inilah wanita yang terbaik. Tak pernah tengok. Hari ini terpaksa keluar untuk nak pujuk ayahanda yang tercinta. Dan ketika mana keluar tersebut tuan-tuan, apa yang berlaku? Sahabat tengok ada 20 tampalan. Baju Sayyidah Fatimah tertampal 20 tampalan. Allahu Akbar. Susahnya kehidupan baginda ni. Sehingga kan Sayyidah Fatimah lah, Sayyidina Ali keluar perang, Sayyidah Fatimah urus semua. Tolong masak, tolong jahit pakaian, tolong uli tepung. Sehingga mengadu kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, tolong doakan kepada kami ni, cari seorang kepada kami pembantu. Maka Nabi kata apa? Mahukah aku ajarkan kepada kalian satu doa yang kamu baca, dan itu tak perlu pun kamu cari pembantu rumah. Maka Rasulullah ajar apa? Wahai Fatimah, wahai Ali, jangan lupa lepas sembahyang baca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, dengan tutup La ilaha illallah, dengan tutup apa? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allah, sampai habis, tutup pintu. Jadi tuan-tuan, yakinnya Sayyidah Fatimah dan juga Sayyidina Ali ni tuan-tuan, balik rumah beramai terus. Ini kalau wanita-wanita ni yakin, Masya Allah, balik beramai insya Allah, kerja rumah tu menjadi ringan. Jadi Sayyidah Fatimah dan juga Sayyidina Ali yakin apa yang Nabi pesan, balik beramai terus. Sungguh kerja-kerja rumah yang dibuat oleh Sayyidah Fatimah terasa ringan. Kenapa? Yakin apa yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini wanita yang terbaik. Wanita yang tidak pernah memandang lelaki dan wanita yang lelaki tidak memandangnya. Pernah juga dikisahkan, yang terakhir pernah juga dikisahkan bahawasanya satu hari ini tuan-tuan, Sayyidina Ali ini merah mukanya. Kerana ucapan yang disebutkan oleh Sayyidah Fatimah menyebabkan Sayyidina Ali ini berasa hati. Dalam keadaan Sayyidah Fatimah ini sebut tak sedar bahawanya ucapan tersebut sedang menyakitkan hati Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu karramallahu wajhahu alaihi salam. Maka tuan-tuan, bila Sayyidah Fatimah tengok muka Sayyidina Ali ni, lain macam ni. Maka cepat-cepat Sayyidina Fatimah rasa bersalah. Wahai suamiku, apa yang aku terkatakan ni? Kalau ada aku terkata sesuatu, aku buat sesuatu, minta maaf banyak-banyak. Tu Sayyidah Fatimah cepat-cepat ambil faham. Kalau suaminya ada terasa hati, dia rasa bersalah. Ketika itu Sayyidah Fatimah duk merayu, wahai suamiku, wahai Ali, suamiku, maafkanlah aku. Kalau sekiranya perkara ini, apa yang aku buat, apa yang aku bercakap menyakitkan hatimu, aku tidak sengaja.
Aku tidak pasti apakah mana satu ucapan aku yang menyebabkan engkau sakit hati. Setelah dipujuk, pujuk, kan? Sayyidina Ali tersenyum sedikit. Kan? Dan ambil masa juga Sayyidina Ali nak senyum tu, sebahagian kata sampai sehari. Dalam tempoh sehari tersebut tuan-tuan, Rasulullah datang rumah Sayyidah Fatimah. Wahai Fatimah, hari ini aku dengar berita, engkau telah buat sesuatu yang menyebabkan Sayyidina Ali nak rasa kecil hati. Wahai puteriku yang tercinta, kalau sekiranya engkau buat sesuatu yang menyebabkan suamimu marah, pasti kalau engkau mati, aku tidak akan solat jenazah ke atasmu. Allahu Akbar. Bertambah menangislah Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Maka cepat-cepat dia pergi minta maaf kepada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Sebagian para ulama mengatakan hasil daripada kisah ini disebutkan oleh dia bahawasanya isteri yang nusyuz terhadap suami, maka ini mereka tidak layak untuk mendapat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ambil ibrah pengajaran. Sayyidah Fatimah dari segi akhlaknya tidak pernah memandang laki tidak pernah memandangnya, dan begitu kasihnya kepada Nabi SAW, kepada Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah pun kasihnya kepada Nabi SAW. Dan Sayyidina Ali dan juga Sayyidah Fatimah meninggal, kedua-duanya mereka pada bulan Ramadan. Dan sebagian mengatakan makam mereka ni di Baqi' Al-Gharqad. Itu sebahagian kisah yang boleh saya sampaikan tentang Sayyidah Fatimah. Tuan-tuan, sikit lagi yang terakhir ni, disebabkan sayang sangat Rasulullah sayang sangat kepada Sayyidah Fatimah ni, maka sampailah Sayyidina Aisyah ni jealous. Sayyidina Aisyah ni jealous dekat Fatimah ni. Bila jealous ni pergi jumpa Sayyidah Fatimah, tanya, wahai Fatimah, antara aku dengan emak engkau, yang mana lebih baik? Tu dia. Tu soalan tu. Punya jealous dengan Sayyidah Fatimah tu. Main kek dengan emak terus. Antara aku dan juga emak engkau, mana yang lebih baik? Kata Aisyah, pasti aku yang lebih baik. Sebab ketika mana aku berkahwin dengan Nabi SAW, aku dalam keadaan anak dara. Kan? Pasti aku lebih baik. Maka Sayyidah Fatimah balik dalam keadaan memek mukanya. Mengadu dekat Rasulullah, ya Rasulullah, Sayyidah Aisyah kata sekian. Rasulullah kata apa? Bagi tahu dekat Aisyah, tanya dia, manakah yang lebih baik? Ketika mana emakku itu Khadijah kahwin dengan Rasulullah dalam keadaan Sayyidah Khadijah sudah bertitle janda, sedangkan Rasulullah ketika itu bertitle teruna. Manakah yang lebih baik? Title terunanya Rasulullah ketika mana berkahwin dengan Sayyidah Khadijah, ataupun title dudanya Rasulullah ketika mana berkahwin dengan wahai Aisyah? Bagi jawapan tu kepada Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah kata apa? Wahai Fatimah, syukurlah kepada orang yang telah mengajarkan jawapan yang terbaik kepada kamu. Maksudnya Sayyidah Fatimah tahu yang ajar jawapan itu sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan tengok, ini kata para ulama, nama itu memainkan peranan yang penting. Nama tu nama Fatimah, harap tempias daripada api neraka. Zahra, gelaran supaya menjadi perhiasan daripada sudut akhlak zahir dan juga batin. Al-Batul, tu gelaran tu supaya apa ni? Terhindar daripada sibuk dengan dunia. Ummu Abiha, supaya mewarisi sifat sopan santun, akhlak yang mulia daripada Nabi SAW, dan juga Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Itu saja yang dapat saya sampaikan. InsyaAllah itu sebagai mukadimah jelah. Panjang sikit. Kita akan dengar panjang lagi daripada Syekh Ahmad bin Salim dan juga Fadil Ustaz Khayar hafizahumullahu taala wa ra'a wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fi daraini amin ya rabbal alamin wal afu minkum.